السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kemudian kata ia lagi siapa tu ia? Syekh Zarruq rahimahullahu ta'ala dalam kitab syarahan dia Tanbihu Zawil Himam, pada mensyarahkan ini hikmah, iaitu kita masih lagi bicara hikmah yang ketujuh. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi. Jangan sama sekali meragukan akan engkau pada janji Tuhan engkau, janji dengan buat kebaikan, janji beri itu dan ini masalah. Tiba-tiba perjanjian-janjian itu tidak berlaku. Jangan meragukan engkau oleh tiada berlaku janjian itu. Dan jika telah tentu oleh masanya, masa berlaku janjian itu sekalipun, jangan meragukan kau. Kerana terkadang katanya supaya bahawa tiada jadi demikian keraguan itu yang mencacatkan, yang merosakkan pada pandangan mata hati, dan yang memadamkan bagi lubuk hati engkau. Itu asal matan begitu kata Syekh Zarruq. Nak ambil isyarah sambungannya. Kata Syekh, kemudian kata ia lagi, yakni Syekh Zarruq rahimahullahu ta'ala, sebagai bina atas dia kata dulu. Kita tengok awal perkataan dia dulu, di akhir muka surat 41, naskah hak baru ni. Berkata Syekh Zarruq qaddasallahu sirrahu, dan ini yakni tercengang dan syak pada demikian itu janji itu ialah berpuncanya dari kerana sempit makrifat. Kerana sempit pengenalan seorang hamba dan serta terhenti serta zohir janji, duk tengok betul janji zohir saja. Kita tidak nampak terdinding dari segi batin, yakni syarat-syarat nak berlaku perjanjian tu. Ada lagi syarat-syarat yang Allah tidak sebut, tidak memberitahu dengan hikmah dia. Jadi kalau kita tengok dari segi hikmah, walaupun kita tidak tahu secara nyata, paling tidak ataupun paling kurang kita duduk di Allah tidak buat sia-sia. Tanam situ dulu. Dan Allah tidak janji, tidak menyalahi janji sama sekali.
Mustahil atas Allah menyalahi janji. Dan dia pun menyata dengan sarah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguh Allah tidak menyalahi akan janji buat baik. Mi'ad dengan mana al-wa'd. Baik, apabila dia memberitahu kata dia tu tidak menyalahi janji, dan kita tahu pula bahawa menyalahi janji dengan buat baik itu daripada sifat kekurangan. Dengan secara umum, mustahil atas Allah suatu perkara yang tak diterima pada akal putus sama sekali, bahawa Allah itu bersifat dengan kekurangan. Setengah daripada sifat kekurangan menyalahi janji buat baik. Tiba-tiba dia mensarah kata dia tak menyalahi janji. Kemudian bila kita sampai ke situ, kita dapat secara ilham bahawa kita akan dapat sesuatu. Ataupun orang yang orang panggil orang bertabak wali, orang bertabak salih, beri janji kepada kita bahawa kamu akan dapat suatu kebaikan 1, 2, 3. Tiba-tiba kita tunggu-tunggu, nanti-nanti tengok tak berlaku janji itu. Bila tak berlaku itulah jadi satu amalannya, beringat jangan tergoyang. Sebab orang yang memberitahu kepada kita itu adalah orang yang salih. Orang tak pernah cakap dusta. Orang yang sifat baik, amanah. Tidak berlaku janji, jangan kata dia dusta. Jangan kata dia tu menyalahi janji. Tidak. Sebab dia tahu sekadar itu. Hak ia lebih dalam lagi pada tu, Allah tak beritahu kepadanya. Seperti janji daripada Nabi SAW dan memberitahu kepada umat, kaum sahabat, kata kita akan boleh masuk Makkah hal keadaan aman. Tiba-tiba bila pergi sampai ke Hudaybiyah, ditahan, tak benar masuk, patah balik ke Madinah. Situ juga tergugaklah hatinya. Walau bagaimanapun orang yang iman tu kuat, tebal, tak tergoncang. Bahawa Allah bagi tahu ke dia, suruh beritahu sekadar itu. Kesulitan lagi, tak tahu. Itu di antara contoh yang berlaku di zaman Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, daripada Syekh Ibnu Athaillah yang memberi pengajaran kepada murid-murid dia, jangan mensyaki, jangan meragukan kau pada janji Tuhan kau dengan buat baik, tiba-tiba tak berlaku janji itu, jangan mensyaki oleh ketiadaan berlaku itu. Maka kata Syekh Zarruq, punca mari-mari syak atau peragu itu ialah kerana sempit makrifat seorang hamba. Itu sebabnya. Baik, sambung kata di sini pula. Kata ia lagi Syekh Zarruq, dia kata dan ia, kita takrir, yakni rasa hina diri kepada Allah, itulah rahsia ittirar. Apa ittirar? Artinya sangat berhajat kepada perlindungan yang disyarak akan dia pada ijabah, yang disyarak akan dia akan rasa hina diri itulah pada ijabah dan terima doa. Dan terima doa atas pada ijabah daripada ataf tafsir panggil. Ijabah, apa ijabah? Terima doa, perkenan doa. Syarat nak ijabah, nak terima doa dengan maqsid. Qasada yaqsidu qasdan, masdar mim kata maqsid. Muraknya dengan isim maf'ul, maksud. Kita ambil hak Arab jadikan Melayu maksud. Lepas tak ada pula kita cakap maksud. Maksud. Kalau kita terjemah betul-betul apa maksud? Apa bahasa kita maksud?
tujuan. Qasada arti tuju. Qasada kita ambil arah atau qasak. Qasak hati kita menuju pada sesuatu perkara. Itu hak hati. Bila hati qasak menuju, kaki belakang. Tepat hati qasak panggil maqsid. Kalau pakai mengisi makan, maqsid tempat tuju. Kita mengajar dalam bab fiqh mengenai dengan sapi. Syarat nak boleh kita qasak jamak itu, iaitu kita kena letak hati maqsid, tempat kita nak pergi di mana. Kalau semata kita musafir walaupun jauh katanya nak ke mana, tak tahu lagi ni. Nak pergi ke mana, KL ke mana, tak tahu lagi, nanti tengok sampai ke mana. Kepada tak ada letak di hati maqsid. Tu maqsid pakai mana isi makan. Tempat kita nak tuju tak tahu mana. Perjalanan lagu tu yang paling safar yang haram. Haim namanya orang yang hanyut, tak tahu arah. Kepada pergi berjalan ikut kaki salah kita. Maka syarak mengharamkan perjalanan lagu tu, maka tak diberi rukhsah, tak diberi lesen untuk nak qasar semayang, nak jamak semayang, kerana safar yang haram. Kan? Nak boleh qasar jamak kena safar yang mubah. Di antara syarat kena letak hati bila kita nak musafir, di mana kamu nak pergi? KL. Letak maksud situ. Itu panggil maksud. Bila kita kata maksud dengan mana isim maf'ul, dengan makna maksud, arti tujuan. Apa tujuan? Suatu yang dituju. Kan? Jadi dalam kita berdoa, dalam kita meminta, kadang-kadang kita minta ada satu tujuan kita tertentu. Untuk nak mencapaikan tu katanya ada syarat, dia kena lillah, ada rasa hina diri. Kadang-kadang kita nak satu perkara rupa tekan. Ya Allah, tangan kita hala panjang. Lagi pula lah fiqh kata kerana bila kita sangat hajat disunatkan akak tangan tinggi hingga dia nampak ketiaknya. Itu cara kaifiat angkat tangan ketika sangat hajat ditinggikan, tapi hati rasa rendah. Jadi kalau hati itu menekan, bukan minta dah. Supaya minta sedekah hak pasal orang pasal hitam dah. Dia minta bukan minta sedekah, dia tekan betul, pegang wajib begini. Hak kita nak bagi, pakai tak bagi dah. Tak ada. Hak yang malu terpanggil dia, suka beri pada dia. Yang malu, ni ambil. Ni ambil. Suka kita beri dengan ikhlas. Apa semua pegang lah tu. Hush. Bukan minta tu. Tak, paksa betul tu. Tu di antara. Begitu kita tengok hati kita rasa tak suka. Walaupun niat kita nak beri, tapi cara tu rupa menekan, rupa keliling begitu, tak ada rasa nak bagi. Kerana banyak rezeki. Kerana nak marah pada sifat tu. Nampak? Begitulah kita dengan Allah, sifat kita minta ada zillah, rasa hina, rasa rendah. Tu dia. Orang panggil kata syarat sangat berhajat panggil ittirar kepada perlindungan yang disyarat akan dia. Boleh kita klik pada rahsia ittirar tu, pada ijabah dan terima doa dengan maksud, dengan sesuatu yang dituju ataupun dengan kata lain dengan tujuan. Kerana firman-Nya Ta'ala, ini nak mai dalil kata apa dia? Rasa hina diri kepada Allah, itulah rahsia ittirah. Dalil kerana firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. Surah An-Naml ayat 62. Artinya bahkan adakah, terjemah itu tu nak jaga ke pada kata asal dia lepas tu idgham masuk dalam man.
Kalau kita tulis lain pada Quran, am. Lepas tu man, kelimah masing-masing tu. Tapi cara tulisan Quran qaf mushaf khususiah bagi dia, tak kala kita mengaji dalam kaedah qiraah, kaedah ilmu tajwid, tiap-tiap mim mati bertemu dengan mim. Kita panggil apa yang dalam istilah tajwid? Apa? Idgham. Idgham apa panggil? Mislain. Nah, terlupa istilah dia baca no. Apa tu? Idgham. Idgham apa? Tak ingat weh. Idgham mislain dapat terlupa istilah. Tapi baca tu baca betul, tak ingat istilah dia. Tak. Mim mati bertemu dengan mim, idgham mislain. Kalau mim mati bertemu dengan ba, panggil apa? Panggil apa istilah panggil apa? Ikhfa syafawi. Kalau itlaq ikhfa tu masalah hukum nun mati. Ini hukum mim mati dia kena kait. Ikhfa syafawi, mensembunyikan mim yang kait dengan bahasa bibir mulut syafawi. Ana lahum apa dia? Seperti mana? Inna rabbahum bihim. Nah, inna rabbahum mim mati temu dengan ba. Inna rabbahum bihim. Tu ikhfa syafawi. Tu istilah panggil dah. Ni mim mati bertemu dengan mim panggil idgham mislain. Tapi cara tulisan Quran, tak kala kita baca mim tu idgham dia memasukkan dalam mim yang kedua. Jadi tak ada pada tulisan. Lalu tu tulis saja. Kaliku kalau tak ada baris, tak ada apa, baca aman masalah. Amin. Salahlah. Amman. Amman. Tapi tulis Al-Quran tak ada mim yang pertama. Lalu digantikan dengan syiddah. Orang tua panggil saddu. Di atas mim tu. Baik, sudah kita kenal cara baca, hukum baca, mari tengok segi makna pula. Makna orang pengaji kata apa? Dia ada dua. Muttasilah, munfasilah. Ini panggil munfasilah. Dia panggil apa dia? Munfasilah. Dengan makna apa? Bermakna istifham, hamzah istifham, dengan mana idrak dan hamzah istifham. Lalu terjemah bahkan. Kalau tafsir ke aman bal itu begitu. Aman bahkan adakah maknanya bal mai itu makna dia. Bahkan adakah mayyujibul mutarra, adakah mereka, maksud mereka sini siapa? Yakni Tuhan. Yang masduk bagi isim mausul man kena ke Allah Subhanahu wa taala. Tuhan. Bahkan adakah mereka yakni Tuhan yujibul mutarra, yang menyahuti, yang menerima. Itu tafsir yang kedua. Yang menyahuti dan menerima akan doa orang yang bersangat dan hajat dan susah. Al-muttarra isim fa'il. Asal kalau mengaji kaedah, asal al-muttarira. Bila bertemu dua huruf bersejenis pada satu kalimah, huruf yang kedua berbaris, kaedah wajib idgham. Bila tak ada makna. Bila nak idgham selalu tak boleh pasal yang pertama berbaris muttarira. Lalu dipermatikan ra yang pertama untuk nak idghamkan. Bila mati bunyi muttarra. Tu kaedah ngaji dalam surah bercara. Ini kata ilmu sakut dengan Quran ni banyak. Itu dia. Mana isim fa'il daripada ittarra yattarru ittirar. Ittirar isim fa'il al-muttar, isim apa al-muttar, dia panggil serupa pada lafaz berlainan pada takdir. Kalau isim maf'ul al-muttararu, isim fa'il al-muttariru. Cara berjalan kaedah sama. Permati ra yang pertama dipermasukkan bunyi al-muttar. Baik, Allah Taala kata bahkan adakah mereka yakni Tuhan
yujibu yang menyahuti dan menerima al-muttarra akan doa. Tu takdir mudah dia panggil. Dah ayat tak ada takdir mudahnya salah kata nak. Amma yujibu du'a al-muttar, dia panggil kalam hazah mudah. Lalu dalam terjemah kedis selalu. Tuhan yang menerima akan doa orang yang bersangatan hajat dan susah. Tu makna muttar. Apabila berdoa ia, apabila meminta ia orang yang sangat tersusah tu akan mereka akan Tuhan. Wa yakshifu dan buka ia man Tuhan. Apa maksud buka? Yakni menghilang ia akan akan kesusahan darinya, dari orang yang bersangatan hajat dan susah. Dan dari yang lain, orang yang berdoa tu sendiri, bila Allah Ta'ala kabul, bukan terima untuk hanya orang berdoa saja, kepada orang lain pun. Tengok kita disuruh doa secara umum kan. Doa minta selamat bukan kita saja, umum saudara kita. Kita minta Allah Ta'ala memurahkan rezeki kita dan keluarga saudara. Ada. Itu masalah muttarra dan orang lain. Jadi Allah membukakan, yakni menghilangkan akal kesusahan darinya, dari orang yang bersangatan hajat dan dari yang lainnya. Wa yaj'alukum dan menjadi ia akan kamu. Siapa kamu? Hei ahli Makkah. Ayat 7 ke situ. Dan menjadi ia Tuhan akan kamu, hei ahli Makkah, menjadi akan khulafa al-ard, yang berganti-ganti pada bumi. Maksud yakni satu kurun selepas daripada satu kurun. Kan di bumi Mekah tak ada orang lain. Anak cucu Nabi Allah Ismail. Turun-turun mari pada anak cucu Fihrin Quraisy, wa ilaihi tunsabul butunul Quraisyiyah. Duduk di bumi Mekah tegak, tak ada keluarga lain dah, Quraisy. Turun menurun kamai beribu-ribu tahun nak sampai masa bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tepat ambil daripada ayat ini sambung lagi. Adakah ya kena kedih? Bila adakah mereka Tuhan yang menyahuti akan doa orang yang bersangat dan hajat dia susah apabila berdoa? Itu artinya itukah yakni Allah Subhanahu wa taala kah Tuhan yang lebih baik, atau segala sembahan yang lain daripadanya, lain daripada Allah itu lebih baik? Makna ayat ni ya saduk tujukan orang musyrikin ni, bila ditanya siapa menjadi langit bumi, dia kata Allah. Dia tak kata pun sembahan tu buat, dia pun tahu patung hak dia tepak. Bila ditanya siapa memperjalankan langit dan bumi, dia kata Allah. Dan tanah haram Mekah tu tanah haram Allah, Kaabah tu rumah Allah, Baitullah, dia mengaku situ. Tapi kesilapan besarnya dia panggil syirik takrib, dan satu lagi panggil syirik taklid. Orang yang sembah dulu dia kata apa? Kami sembahkan asnam ini supaya asnam mendampingi diri kami kepada Allah. Tu hak tahu tu. Dia panggil mutaqaddimin. Musyrikin minal mutaqaddimin Arab. Dia panggil syirik, dalam istilah panggil syirik takrib. Syekh Sanusi rahimahullah ta'ala membagikan syirik pada beberapa bagai. Antaranya panggil syirik takrib. Tu syirik takrib tu. Kerana orang musyrikin Arab dulu dia kata, kami sembah asnam ni bukan semata-mata, bukan sembah dengan tak tahu apa, bukan sembah dengan tak ada bukti, tak ada alasan. Kata dia, apa alasan apa ya kamu sembahnya? Dia kata, kami tidak sembah ma na'budul asnam illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak sembahkan segala asnam malaikat supaya asnam nilah mendekati kami kepada Allah. Karena kita ni manusia yang kotor.
Seolah-olah tak layak untuk menghadapi, kena berwasitah dengan patung. Patung ni bukan semata-mata patung. Ini gambaran daripada orang-orang soleh zaman dulu. Tu asal patung. Kita tengok ada buat patung kan. Patung raja-raja dulu kan. Patung orang-orang yang ahli fikir apa. Tengok Sokrat, Aflatun. Ada patung jangan. Orang bijak fikir. Itu dia. Nah, Aristoteles yang patung yang ada. Ni pun kalau dulu, syariat dulu, boleh ada patung. Patung Nabi-Nabi. Patung orang-orang wali dulu. Ni patung para malaikat. Bila tengok, dia buat. Maka dia tak sembah situ, bukan dia sembah semata-mata. Hak ni sebagai mendekati. Ini tuai patung ni lah, kata dia. Boleh mendekati kami kepada Allah. Tu hak mutaqaddimnya Arab. Dia panggil syirik takrib. Kerana alasan dia supaya mendekati, mendampingi diri kepada Allah. Walaupun begitu dakwa, silap tidak sembah yang lain pada Allah. Itulah Nabi jawab, Allah Ta'ala suruh Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Itu Allah Ta'ala beri situ. Kalau mau kasih ke Allah sungguh, membutuhkan kepada Allah sungguh, mu kena ikut aku. Kalau ikut aku, hanya mu kena sembah Allah je. Fa'lam annahu la ilaha illallah la ghairahu. Anda kamu kata mengkasih ke Allah, mengkata nak mendekati pada Allah, mu kena turut aku. Dah nak turut aku, jangan sembah selain Allah. Tu. Lepas tu mari hak belakang tu, hak belakang yang belakangnya tak ada pengajian. Semata-mata apa? Turut orang dulu ya. Bila tanya kenapa sembah yang lain, bila tanya Allah jadi, Allah itu Allah merazaki, apa sembah lain pada Allah? Dia kata kami hanya ikut nenek moyang kami. Dia panggil syirik taklid, dia panggil. Semua tu syirik. Kemudian ayat ni main betul di mana? Ayat ni kata tuju pada orang Mekah. Hei, kamu dek sembah yang lain pada Allah. Sedangkan bila mu minta, amun ada sutuk, ada susah, mu berdoa minta dengan Allah. Ketika mu sembah lain pada Allah. Bila mu berdoa, azan dulu dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر.
akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ayat tadi dia khitab tuju kepada ahli Makkah, sebagaimana kita maklum ahli Makkah panggil musyrikin sebagaimana hurai tadi. Maka tak kala dia bertuhan, apabila tanya siapa yang menjadi, jawabnya Allah. Tapi dia silap apabila dia sembah lain pada Allah. Itulah Allah Ta'ala buat soal kata, adakah Tuhan, yakni Allah, yang menyahuti menerima doa orang yang bersangat dan hajat dan susah apabila berdoa ia akannya dan buka, yakni menghilang ia akan kesusahan darinya dari orang mereka orang yang sangat tersusah dan dari orang yang lain. Menjadi ia akan kamu hai ahli Mekah yang berganti-ganti pada bumi, satu kurun ke satu kurun, satu generasi ke satu generasi. Puakmu lah duk jaga Mekah. Nak tanya kamu dah, amman yujibu, dia panggil muqabil dia mahzuf terkedip. Itu ka, yakni Allah Subhanahu wa taala, ka Tuhan yang lebih baik. Arti mesti kamu sembah hanya dia, ka atau segala sembahan yang lain daripadanya itu lebih baik. Kalau tanya, anak jawab yang mana? Kalau jawab mak fardu terjawab. Kalau jawab kata yang lain daripada Allah lebih baik. Pas kenapa muduk berdoa minta doa dengan Allah? Selak situ pula. Supaya kita kata macam mana kita selaku bapa, anak tak peduli pada bapa. Siapa duk sanggup mu? Duk bela mu, duk asuh mu, duk didik mu dari kecil sampai besar, duk nafkah. Apa dia duk bela bercarakan belanja. Siapa? Maklum dah, ayah, bapa, ibu bapa. Baik, bila ditanya, mu ada hajat apa? Cari ayah. Nak tanya, adakah kamu tu ada yang lebih baik daripada ayah dari segi bela bercara? Kalau jawab kata, dah ayah. Apa tak dengar kata ayah? Gitu tu. Kalau kata ada yang lain, dah yang lain tak sudah cari ayah. Jadi silah. Kau tu dah. Ini dia panggil istifham litabkid. Apa tabkid? Nak mematikan perkataan dia. Untuk dia memfikir. Lepas tu bagi orang fikir, silap kita. Tu beriman tu. Tu beriman tu. Supaya dia tak ada akal, dia fikir. Kalau nak tanya, adakah Tuhan Allah yang dia beri, dia tunaikan hajat permintaanmu tu itu yang lebih ke yang lain pada Allah terlebih? Sembahan lain lebih. Kalau jawab kata sembahan yang lain terlebih, kenapa ketika mu susah mu tak minta dia yang tu, mu tak minta dia Allah? Mana dengan sendirinya, mana katanya yang lain tak lewat apa? Tak boleh beri manfaat, tak boleh beri mudarat. Jadi kalau kata Allah lebih, kenapa mu tinggal semua Allah, semua yang lain? Tak ada jalan keluar melainkan hanya beriman. Percaya sebagaimana percaya kata siapa menjadi langit bumi Allah, siapa pula yang memperjalan dan merezekikan Allah, siapa pula berhak disembah Allah. Tu baik mari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah tu. Tu kita orang memisah berhak disembah hanya Allah. Itulah klik pada kalimah la ilaha illallah. Sebab tu orang musyrikin dia marah ke kalimah tu. Ada pokoknya Allah menjadi langit bumi, dia tak apa kerana tak pegangnya dia. Tapi bila kata ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, itu dia marah tu. Marah ke Muhammad, marah sungguh. Dia kata Muhammad ni reka. Agama yang dibawa oleh Muhammad ni agama baru, agama rekaan. Yang mencanggah dengan nenek moyang kita. Tu orang panggil apa tu? Hak bawah semata-mata taklid orang atas. Hak atas dia kata tadi alasan dia. Dia panggil syirik takrib. Mutaqaddimi Arab. Syirik taklid ar-radi
Dia panggil tu mutaakhirin Arab. Baik. Jadi tempat kita mengaji di sini, apa tempat ambil di ayat tu? Tempat ambil di sini. Tentang Allah Ta'ala kata yujibul muttarra. Itu apa tu? Itu satu rahsia. Allah Ta'ala nak terima doa tu orang yang muttarra, orang yang bersifat dengan ittirar, sangat bahajat, sangat susah. Pas seorang bila sangat susah, sangat bahajat, hati dia rasa nak, tak berasa hendak. Zillah, berasa hina. Supaya orang miskin kita menghadap orang kaya tak berasa hina. Tu kadang-kadang dia nak bagi. Dia kata lah, mau pergi ambil orang tu. Dia ambil. Seolah tak ambil pun tak bagi. Dia ambil, hina pula tu. Nak? Nyala mai kena menyokok. Ikut orang kata tu, rasa hina. Tu mana sifat rasa hina, rasa rendah diri kepada Allah, tu satu syarat nak makbul doa yang diminta hak maksud tu. Selain pada syarat lain lagi. Oleh itu, bila kita doa tiba-tiba tak dapat yang pada pandangan zuhir kita, jangan kita syak, kemungkinan syarat kesulit tu banyak lagi tak mencukupi. Kan? Supaya kita misalnya amalan sembahyang kita, zikir kita, luas sembahyang, baca Quran kita, itu semua tu amal ibadat, masalah taat, amal kebaikan hasanat dia panggil. Bila kita amal, yang pertama kira dulu syarat zuhir dulu, rukun syarat supaya nak hukum kata sah. Bukan semua yang sah tu diterima. Bukan jadi kelaziman terima dengan sah. Tiap-tiap amalan yang sah ialah diterima, tak mesti. Karena syarat nak terima dia kena batin. Ikhlasnya. Ikhlasnya, khasyuknya, tu. Tiba-tiba kita sembahyang zuhir bacaan kena, bacaan yang betul, yang suara pula merdu pula, dengan rakaat sujud cukup, dengan rukun syarat, dengan tamak ninah dan sebagainya, hukum sah. Faedah bila sah, lepas tututan wajib. Tak boleh nak sembahyang kali yang kedua, haram sembahyang kali yang kedua, kecuali adah dengan syarat-syaratnya. Tengok sah, tapi terima belum tentu, kerana menerima ni masalah ghaib. Kita hanya beriman dengan yang gaib, harap-harap Tuhan terima. Tapi cara terima terserah padanya. Syarat nak terima kena mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tu syarat nak terima. Apa ikhlas tak siapa tahu dah lah, masing-masing. Kita kata saya ikhlas, mulut kata ikhlas di sini. Tu Allah lah. Tu nak banding. Begitulah cara kita doa nak jadi sangat ittirar. Perkara kita doa syaratnya jangan perkara yang haram. Itu dan antara doa muturahim. Jangan. Sahabat dia kait selama tidak minta perkara yang haram. Lagi pula selama tidak membawa pada memutus rahim. Itu syarat marah. Waktu manet daripada terima. Baiklah, jadi tepat kita nak bercara di sini supaya apa tu? Kalau kita mintakanlah, kerana diri minta adalah ibadat. Tak sia-sia. Diri minta tu dapat pahala dah. Kerana masalah tunai dan junjung perintah, ya Allah perintah ud'uni astajib lakum. Kita nak betul perintah. Mintalah kamu akan aku. Bila kita minta, masalah tunai perintah dia. Sembahyanglah kamu, diri kamu akan sembahyang. Kita pun diri sembahyang. Nama tunai perintah. Boleh pahala situ bila ikhlas. Soal terima tak terima, serah padanya. Dia janji nak terima, tu hal dia. Tu standard situ kita hamba. Jangan macam mana aku minta berkali-kali tak dapat lagi, tak sedar. Tu kena marah tambah pula. Jadi rupa bukan minta dah lah, rupa menekan Tuhan. Oi, jadi kita besar pada dia nampaknya. Anak bapa apa ayah. Saya minta beberapa kali tak dapat lagi. Kalau tahu dah ayah marah. Depan ayah senyap, belakang ayah kata begitu begini, orang berita panggilan. Tu nak sama makhluk pun jadi orang satu perasaan sifat yang panggil kekejian dan jahat adab dia panggil. Begitu kita hamba dengan Allah. Ini ada cara bakti. Itulah di antaranya.
Dan kata ia Syekh Zarruq lagi rahimahullah taala, setelah dia hurai daripada awal dulu lagi sampai ke sini, dia kata kan, maka faham olehmu, faham olehmu, mengerti olehmu, erti akan apa, kita takdir maf'ul, yakni akan huraian yang tersebut itu. Nah, daripada awal lagi dia kata, sebab nak timur syak kerana mari daripada sempit makrifat. Nah, faham olehmu akan huraian tersebut, dan hanya menentu akan masa yang tertentu itu kerana mubalaghah sahaja. Orang panggil supaya kita tu bersemangat, supaya kita bersungguh-sungguh dalam meminta. Seolah kita jangan kita mulahazah kepada pemberian. Kita hanya tunai sebagai kata dia suruh minta, kita minta. Bamu nak minta nak dapat ke dah, aku tak kira situ. Aku tak kira betul dapat tak dapat, hak pemberian je ikut dia beri. Iya, dia tak beri pun ikut dia lah. Duduk situ. Tapi aku minta kerana tunai perintah dia suruh minta, aku minta. Dapat tak dapat serah ke dia. Harap dapat, sangka baik dapat, sebab dia janji terima. Tu hati di situ. Tak tergugat dah orang lagu tu. Cuba orang duduk tangan tadi. Minta 2 kali nanti nak tengok, boleh tak? Minta 3 nanti nak tengok. Aku tak minta dah. 4 kali dah minta tak kau. Ni salah sah. Tak kena lagu bawa ada kupu. Tu paling kuih pakai kupu dah nikmat. Tu dia lah. Tu sebab dia jaga dalam hati ni. Hanya menentukan masa tertentu itu waktu kerana mubalaghah saja, nak melampau-lampau supaya kita tu bersungguh. Ataupun kerana mubalaghah saja, ataupun tertentu tu pada hak orang yang sah oleh ta'yin dan menentu pada haknya orang tu. Tujuh. Mana orang mentabak awliya, mentabak orang nabi-nabi. Nah, kerana orang tu orang pandai jaga rahsia asrar. Kemudian sebut ia, siapa ia, yakni musannaf. Bila sebut musannaf itulah pengarang mati hikmah Syekh Ibnu Athaillah qaddasallahu sirrahu. Kemudian sebut ia akan illat, tegahnya daripada syak pada benar janji Tuhan al-haq itu, sebut akan illat dengan katanya li Allah. Apa li Allah? Li alla yakuna zalika qadhan ila akhirih. Artinya sebab apa jangan meragukan, supaya tiada jadi yang demikian itu keraguan pada janji itu, supaya tiada jadi yang mencacatkan pada mata hati engkau. Itu orang mengilah. Kata aku sini yakni Syekh Zarruq rahimahullahu ta'ala, aku kata, selepas pada dia hurai syarahan, maka dia mari perkataan dia. Kataku, adapun keadaannya, yakni syak pada benar janji Tuhan itu yang mencacatkan pada mata hati, apa sebab? Boleh, dia kata, jangan ragu pada benar janji Tuhan, supaya tidak jadi mencacatkan akan mata hati. Apa sebab boleh kata bila ragu itu, syak pada benar janji itu mencacatkan mata hati? Maka iaitulah keadaan syak pada janji itu mencacatkan tu dari kerana melihatnya akan sesuatu perkara atas yang lain daripada wajah, lain pada jalan yang ditutupkan padanya, kerana melihatnya klik pada seorang hamba. Sebab boleh kata bawa pada cacat mata hati kerana melihatnya seorang hamba akan sesuatu perkara lihat atas yang lain daripada wajah yang dituntut kepadanya. Apa? Jadi supaya mata kita. Mata kita apa hak yang disuruh lihat, hak yang diredai oleh Allah.
Bila kita guna mata kita lihat kepada yang tak diredha, tak kepada maksiat mata, kan? Tangan kita ambil mencapai akan barang yang tak diredai Allah dengan curi ke, rampas ke, merompok ke, tu dia panggil capai kepada barang yang tak diredai Allah. Mata sepatutnya juga kita lihat barang yang tak diredai Allah, kepada maksiat mata. Ni maksiat tangan. Hati pula kita fikir apa? Ya ada sepatutnya ada maksiat, ada taat, patut batin. Jadi oleh kerana dia pergi kepada situ tu membawa pada mencacat mata hati, sebab kerana melihatnya seorang hamba akan sesuatu perkara, lihat atas yang lain daripada wajah yang dituntutkan padanya. Orang panggil kata berjalan tak kena jalan. Supaya kita bercakap tak kena cara. Seperti itu. Kadang-kadang orang marah dengar cakap tak kena cara. Kadang-kadang benci dengar apa cakap je tak. Kerana kita guna cakap tak kena pada tempat. Kasar, kekasaran tak kena pada tempat. Itulah hati. Kerja dia fikir, tilik, penazar, tafakur. Tiba-tiba kita pergi tilik tak kena jalan. Sebab tu sebab dengan tilik pada hikmah Allah, tilik pada kebesaran Allah, tilik pada kekerasan Allah. Bila tilik situ tak apa semuanya raditu billahi rabba. Tapi kalau tilik di zahir, macam mana Tuhan janji nak buat ini tak buat. Kalau sama kita pula, misalnya kata-kata orang kenamaan, masalah tu imam, tu pengulu, masalah janji nak buat suatu perkara, ya janji sungguh bukan nak dusta, tapi jadi orang pengen kata apa, janji nak buat sekian, jadi ada kemungkinan, mungkin, orang petani panggil mungkin. Kesilapan. Maka balik anak makmum cakap apa tak pada tu imam cakap, tengok apa tak pada tu guru cakap, dia salah tu. Walau bila tak, jangan tu imam bukan dia bercakap dusta, tu guru bukan dia bercakap dusta. Adalah tempat kesilapan tu, sebab-sebab lain banyak lagi tu. Kita kena tengok banyak lagi. Lalu kita kena tangguhkan, kemungkinan ada hal lain lagi. Kena tanggung gitu. Jadi apa tu guru ni? Satu kita nak kira tu. Kan kita dah tengok dekat. Tak ada fikir lagi. Ni lepas tu bila Allah tak bagi, apa janji nak bagi, kata nak bagi tak bagi, Allah cakap ni salah kita. Bila tengok di dalam lagi, hikmat dia siapa? Dia Tuhan. Dia punya kuasa. Senyap kita senyap. Itu dia. Sikit sangat dah. Itulah. Itu makna kata tepat nak jadi mencacatkan mata hati itu iaitu dari kerana melihatnya akan sesuatu perkara atas yang lain daripada wajah, lain daripada jalan yang dituntutkan padanya. Apa dia tu? Daripada nazar, daripada tilik, dan tilik atas tafsir pada nazar, daripada nazar dan tilik kepada luas ilmu. Tu kerana Allah Ta'ala yang amat mengetahui. Dia bagi tahu kita hanya sekadar saja subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita tahu sekadar hak dia bagi tahu. Jadi dia tak bagi tahu, banyak lagi hak kita tak tahu. Oleh jadi makin bila tak dapat, dia amat ketahui, dia amat bijak, dia amat pandai. Ke dia lah, kita terima saja. Dia tenang situ. Tu. Baik, kata lagi pula, dan kerana jadi beradat, apa kita panggil, sudah jadi kebiasaan, beradat. Kerana jadi beradat oleh yang demikian itu, sehingga kuat oleh daerah waham. Apa dia? Kerana jadi beradat demikian itu, demikian melihat akan suatu perkara atas lain daripada wajah yang ditutup. Sudah jadi kebiasaan lagu tu. Sehingga kuat oleh daerah waham, maka ternapi oleh tahakkuk. Bila waham sengkau gitu, seko ini ada waham.
maka ternapi oleh tahaqquk. Tahaqquk tu apa ya? Hingga ternapi oleh berasa sebenar. Ada. Sebab bertengok orang-orang yang duk syak tentang Rasul, tentang orang jadi Nabi, tak kiralah Nabi mana-mana alaihimussalatu wassalam, kau hak beriman selalu, tak apalah. Hak kau nak beriman nanti nak tengok dulu. Kadang-kadang dia buat tajribah, buat latihan, dia buat dia test, tengok supaya nak tahu kata benar ke tak benar. Kalau dia didapat hak dia test tu mungkin, bukan. Lalu dah. Itulah dia panggil kata kerana kuat oleh daerah waham maka ternapi oleh tahaqquk. Ternapi oleh terasa sungguh. Asal bukan sungguh. Tahaqquk terasa sungguh. Ternapi oleh tahaqquk. Itu kata membawa pada mencacatkan. Dan adapun keadaannya, yakni keadaan syak pada benar janji Tuhan itu yang memadamkan akan nur cahaya mata hati, maka iaitu keadaan syak yang memadamkan nur cahaya hati itu, iaitulah kerana bahawasanya cahaya mata hati itu diambilkan faedahnya, ambil faedah daripada luas tilikannya. Tengok ada kata anak. Kadang kita gunanya nak cuba buka otak. Kata orang fikir luas, dia kata nak kita kena meluahkan. Kita buka otak, kita perahkan. Ada ibarat kecek balarah tu. Kalau orang yang fikir tak sampai, rasa sepik, otak sepik. Ni kata otak sepik kan. Otak tak beri, adanya kata macam-macam lah tu. Tu kinayah daripada kata fahaman dia tu rendah. Apabila orang yang faham tu jauh dia pergi, orang panggil kata luah tilikkan dia tu. Luah tilikkan dia tu. Dan bermula tawakkuf, yakni berhenti serta zahir janji. Kita duk tilik tengok betul, apabila janji nanti tengok nak berlaku atau tak berlaku. Duk tilik situ ya. Apabila kita tak berlaku, orang panggil terhenti serta zahir janji. Tawakkuf yakni terhenti serta zahir janji itu menapi ia akan yang demikian itu. Demikian apa? Demikian dia ambil faedah daripada luah tilikan. Ataupun menapi demikian itu cahaya mata hati. Dan bermula basirah. Apa basirah? Yakni mata hati. Kalau kita ada jantung hati, di jantung hati ada punya mata. Dia panggil mata hati. Supaya di kepala kita ni kan ada mata ni panggil mata kepala. Tengok nampak dengan mata kepala segala warna-warna, dia panggil mahsusat. Mahsusat al-mudrakatu bi ihdal hawasil khamsah ay bi hasatil basar. Hak kita dapat dengan pancaan indera pelihat segala warna, segala jirim. Ada pun suara tentang ni tak dapat juga dengan mata, dapat dengan telinga. Pai mahsusah. Adapun akal ni dia dapat dengan mata hati ni lebih jauh pada hak dapat dengan mata. Tengok mata kepala, lihat sana dinding, tengok tak nampak dah. Lihat sana jidat, tengok tak nampak dah. Tapi mata hati yakin ada orang. Kan? Mata hati sampai pada akhirat yakin adanya syurga neraka. Tengok tu mata hati pergi jauh. Panggil basirah. Ada pun mata kepala panggil basar. Itu lain. Katanya, yakni mata hati itu dibandingkan nak banding seperti basar. Disebut basar. Basirah, basar, basirah, mata hati. Dibandingnya mata hati itu seperti basar. Apa basar? Artinya mata kepala. Banding di segi mana? Ayat mata hati dibanding seperti mata kepala. Seperti pada pihak apa? Sedikit suatunya terbersih wajah Sabah panggil. Seperti pada pihak apa? Sedikit suatu, yakni seumpama sampah, ia jatuh ia padanya, pada mata hati, pada basirah. Menegah ia sedikit suatu yang jatuh padanya tu, menegah akan melihat dan meniliknya.
Ha. Dan menggenala ia sedikit suatu yang jatuh padanya, menggenala ia akan fikirnya nya basirah mata hati. Dan jika adalah ia apa ia sedikit suatu yang jatuh padanya tu, jika adalah ia yang tidak membawa kepada butanya sekalipun, tapi tak nampak dah. Ha, yang nak banding di mana nak banding? Mata kepala kita bukan ni, kalau tak ada apa-apa kita nampak, walaupun bertolong dengan cermin kita nampak. Tapi bila jatuh sampah sikit dalam mata kepala, pak masuk sampah, ha, pejam kan, tak boleh nak celak, tak boleh nak tengok dah. Masuk sampah sikit je, tak nak tengok dah, tak nampak dah, pejam. Walaupun boleh celak, jadi apa kemanya dah, nampak tak nyata dah, kerana pedih mata kita masuk sampah. Ni mata ni. Begitu mata hati. Dan masuk sapah. Tak nampak apa Tuhan. Yang nak banding situ. Yang nak banding situ. Banding dengan hak zuhir mata kepala dan masuk sampah. Tak nampak dah itu. Nak tengok yang lain. Tak percaya itu. Kadang-kadang kena ke tolong buat. Nah. Tu mata kepala. Mata hati seperti dia masuk sampah. Tengok tak nampak apa tu. Sampah apa. Sampah maknawi. Dia duk fikir dengan hak keduniaan, duk fikir dengan hak benda tu. Masuk sapah dah lah. Dan masuk sapah gak gelap lah dalam pandangnya tadi. Walaupun tak buta. Kalau buta jadi kupu tu. Nah, masuk sapah tak ada buta pun, tapi tak nampak dah ketika masuk sapah tu. Nah, walaupun sapah yang masuk pada mata tidak membawa ada buta sekalipun. Ini pun mata hati. Bila kita dak fikir benda yang lain pada Allah, seolah sapah masuk. Walaupun tak ada buta, bila bercara siapa Tuhan? Allah. Beriman dengan Allah, beriman dengan segala rasul, apa tak ada buta mata, beriman tapi masuk sapah. Tu bandingnya dia. Itulah katanya basirah, yakni mata hati itu dibandingnya seperti basar, arti mata kepala. Apa banding pada pihak? Sedikit suatu, yakni seumpama sampah, suatu yang jatuh ia suatu padanya pada basirah mata hati, menegah ia sedikit suatu. Isnad pada isnad majak ni. Akan melihat dan meniliknya basirah. Dan menggenala ia sedikit suatu yang jatuh padanya, akan fikirnya. Nak fikir tak boleh dah. Jadi tertutup. Itulah sebab tu kita digalakkan supaya banyak berfikir, banyak berzikir, kerana dengannya lah tatmainnul qulub. Tu zikir lidah. Apalagi kita faham serta tadabbur makna yang dizikir itu. Katanya, dan jika adalah ia sedikit suatu yang jatuh padanya tu, jika ia yang tidak membawa kepada butanya basirah sekalipun. Itulah mata hati kita orang yang rendah martabat gitulah. Duk fikir benda yang bukan banyak sangat. Seolah-olah menempat dikata mata hati masuk sapah. Lalu jadi terpejam, tak nampak yang halus-halus tadi. Itu dia dah. Maka penggilak dia iaitu dengan membanyak zikir. Lagi akan datang adalah hadis-hadis yang sebut mengenai dengan cara penggilak mata hati. Nampaknya habis syarahan hikmah yang ke-7. Berikut ini diiringi dengan hikmah yang ke-8. Nak singgah situ adalah bahagian kitab tu. Lepas tu bahagian masa tu ada lagi untuk dia ke? Yes. Siapa 9? Jadi sekarang ni baru 8 ya baru 8.50. Kalau nak ikut masa tu ada lagi, baki lagi 10 minit. Tapi kita nak baca kitab lagi tak ada, ya stesen besar dah tu. Stesen besar nak singgah situ dah. Kalau lagi turun tengah jalan.
Lalu tu untuk memenuhkan 10 minit boleh. Nah, supaya tak merugikan nak memenuhkan masa 10 minit lagi. Kalau ada soalan boleh sekadar kalau esok tunggu esok. Boleh kalau ada lah. Kalau tak ada pun tak apa. Tak ada lah. Boleh. Oh, macam mana nak buang sampah susah sekali. Ya begini kalau tanya, macam mana nak buang sampah? Kalau sekat tu saja tak payah. Macam mana nak buang sampah depan rumah? Mudah. Sapu mudah. Sampah kena di baju, mudah tersapu. Tapi sampah dalam mata kita nak buang sendiri tak boleh, dia kena orang lain. Itu kau. Nak buang sendiri tak ada dah kita. Kena orang lain tolonglah. Maka di situlah ada ajaran, dia ditunjuk ajar, diberi nasihat, kan? Kita apa nama? Lagi akan datang dia kata mata kita ni, mata hati kita ni kadang-kadang dia panggil berkarah. Inna quluba bani Adam la tasda'u. Ada satu riwayat. Sesungguhnya hati anak Adam ni sungguhnya berkarah. Dia kata, bandingnya kama yasda'ul hadidu, sebagaimana berkarat oleh besi. Iza asabahul ma, apabila kena akan besi tu oleh air. Kita nampaklah Nabi banding tu sallallahu alaihi wasallam. Berkarat mata hati kita tak nampak kan? Hati kita sendiri pun kita tak nampak, kan yang bahagian dalam batin. Maka Nabi kata hati ada berkarat. Macam mana berkarat? Dia banding seperti berkarat besi ketika kena air. Kita kenal lah besi berkarat. Lepas tu cara penggilak dia apa ada katanya dia. Ya Rasulullah wa ma jila'uha. Apakah penggilak segala hati tadi, qulub tadi? Dia jawab iaitu bi kasrati zikrillah. Tu dia jawab. Pasal sebab ada dalam ni depan sikit lagi so. Tengok depan sikit lagi rasa apa. Hadis tu. Sebab ada dalam kitabnya ada. Depan lagi, bahasa apa tak sapa lagi. Depan lagi. Saat ni hikmah yang ke tak jumpa. Pasal sebab ada lah. Ada saat ni tu dalam hikmah. Tak jumpa tu pasal sebab ada lah. Apalah. Kalau ada insyaAllah. Ada ni. Duduk di muka surat 67. Di muka surat 67 dalam bercarakan hikmah yang ke 13 lagi akan datang. Di muka surat 67 bagi yang 3 naskah baru. Dia kata tak serupa naskah tu, naskah lama lain. Iaitu pada kata mana telah datang pada hadis innal quluba. Tu dia ada alif lam ganti mudhaf ilaih. Bila sebut mudhaf ilaih, inna quluba bani Adam. Artinya bahawa segala hati yang dimati manusia itu tasda'u berkarat ia. Berkarat. Hati kita ni berkarat. Yang Nabi beliau raya sallallahu alaihi wasallam, dia tak ada belajar, dia tak ada mengaji kan. Ummi dia tak pandai menulis, tak pandai baca tulisan, tapi dia baca, dia royak kena kerana wahyu dari Allah. Dia kata sesungguhnya segala hati yang hati manusia itu tasda'u
berkarat ia. Pada bani nak kita nampak macam mana hati berkarat. Salah kamu nak kena hati berkarat. Kama yasda'ul hadidu. Dia kata seperti berkarat besi. Ni jawapan ni. Seperti berkarat besi. Kita nampak lalu berkarat besi kita kena besi berkarat. Nah, lagi lama lagi tebal karatnya bukan main tu. Nak buang karat dia tu kena macam mana? Kena bakar. Besi kan, besi berkarat kena bakar. Tu kalau tanya bagaimana nak menyuci karat besi, dia kena bakar dengan basuh tadi. Bakar merah kan. Bila bakar dah, pukul pula. Tengok tempat depa panggil apa? Tu berah karat dia tu. Jawapan ni seperti berkarat besi bila tu? Iza asabahul ma'u. Apabila kena akan besi itu oleh air. Lalu orang tanya dia, wa ma jilauha? Dia tanya dia. Ini pertanyaan saya ni lah. Macam mana nak buang sampah tu? Orang tanya Rasulullah. Ya Rasulullah. Dan apakah penggilapnya? Jilat penjelah nak menggilakkan dia tu. Dengan apa kita nak menggilakkan hati karat? Hati yang karat itu. Dia jawab kata, kasratu zikril maut wa tilawatul Quran. Dia jawab lah tu. Tu. Banyak ingatkan mati. Tu. Tu dia. Tu penggilak dia. Dia kena ambil apa besi nak kukuk apa dia kukuk dulu kita lah. Cara nak makan nak penggilak hati. Iaitu kasratu zikril mauti. Banyak kan ingat akan mati. Lepas tu tambah amalan lagi wa tilawatul Quran. Baca Quran. Apa lagi baca serta faham. Tadabburkan makna itu lagi penggilak tu lagi hebat. Itu dia. Lepas tu dia kata pula depan, wa innal imana yakhlaqu kama yakhlaqu thawbul jadidu. Jawapan ni. Artinya bahawa iman itu jadi buruk ia. Khaliqa yakhlaqu tu lurah. Banyak dak guna dalam Quran yakhluqu. Wa yakhluqu ma yasha wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Khalaqa yakhluqu tak arti menjadi, mencipta, mengada. Adapun yakhlaqu khaliqa yakhlaqu. Orang mengaji surah kata bab yang keempat. Makna dia apa? Makna dia buruk. Kain yang kita pakai jadi buruk. Kain baru akan jadi buruk. Maka dia kata juga iman seseorang itu yakhlaqu. Jadi buruk. Tengok dia kata iman kita ni jadi buruk. Jadi buruk ia banding seperti ni. Kama yakhlaqu thawbul jadidu. Seperti buruk oleh pakaian ya baru. Nampaklah pakaian lah. Mula kita beli tak pakai, baru dah pakai lama-lama kau buruk. Dia panggil apa kalau pakai ya? Lusuh. Lusun. Lusuh. Sini panggil lusuh. Gitu. Panggil dah buruk. Panggil juga. Telah ada sebut kain pakaian kain kita yang baru akhir jadi buruk, jadi lusuh. Tengok sini lah. Itu dia. Yakni lusuh. Begitulah bahasa kita sini. Tengok dia banding ni nampak. Arti kalau kita iman sekadar beriman, tak belajar tambah tak apa amal, jadi buruk. Tapi bila kita duk bela semua duk rajin pasal, ya kilat. Ni hadis ni dia cakap itulah di antaranya untuk memenuhkan masa. Maka cukup dulu sekadar ini dan kita ada lagi satu masa lagi untuk pagi esok insya-Allah Subhanahu Wa Taala jam 9.30 lebih kurang. Kita sambung sekali lagi. Untuk kali ini cukup dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma bihurmatil jumu'ati ighfir lana dhunubana واكشف عنا كربتنا اللهم لا تجعل فينا
شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمعاد إنك على كل شيء قدير. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.